Demagogi ni tuan-tuan, konsep demagogi ni kata bukan agama saja tetapi bangsa juga sedemikian. Di mana kita jadi satu bangsa yang akhirnya bangsa yang menyokong membuta tuli dan menyokong atas dasar kemarahan. Dan kemarahan kita itu bagus. Marah ni bagus tuan-tuan. Tapi kemarahan atas kejahilan dan penipuan sang politikus bukannya atas dasar yang kita kaji dan lihat sendiri. Nick Allen hari ini menyatakan bahawa dia terima dakwaan ugutan bunuh semalam. Pentaksub-pentaksub ini dia takkan nak. Pertama, pentaksub-pentaksub ini mereka bukan orang yang membaca, sebab itu dia jadi pentaksub. Mereka bukan orang yang berfikir, sebab itu mereka jadi pentaksub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak berkongsi ucapan dan hujahan Iswadi Moni melawan dan juga menjawab soal beberapa orang yang menentang keputusan kerajaan duk nak pindahkan perlembagaan selepas 16 enakmen daripada Mahkamah Syariah Kelantan dah digugurkan, tidak sah digunakan oleh Mahkamah Syariah Kelantan lah. Jadi pelbagai respon. Sekarang ni bekas Menteri Undang-Undang pun dia dah keluarkan kenyataan. Dia tidak bersetuju. Macam dia kata negara kita bukan negara teokrasi. Kan? Lepas tu pula Hassan Karim pun tidak bersetuju juga dengan keputusan. Dia bersetuju dengan seorang hakim daripada Sabah ke Sarawak tu yang 81. Hanya satu orang hakim saja tidak bersetuju. So pelbagailah kan, pertikaian di dalam ucapan-ucapan. Tapi tak apa, aku akan bawa dengan apa sama-sama dengan Iswadi Moni. Dia akan bentangkan kepada kita, dia akan tunjuk kepada kita dan dia akan bagi pandangan kepada kita semua. Supaya kita faham untuk menjawab satu persatu sebab apa kes tu dicabar. Siapa yang cabar? Rakyat Kelantan sendiri yang cabar. Kan? Adakah layak Mahkamah Syariah menggunakan? Sebab perkara-perkara ni dah ada di dalam Mahkamah Sivil, tapi digunakan oleh Mahkamah Syariah Kelantan. Jadi apabila membandingkan antara kesalahan dan denda ataupun hukuman antara Mahkamah Sivil dengan Mahkamah Syariah, sebab itulah dibawa ke Mahkamah Persekutuan untuk membincangkan. Dan Iswadi pun dia akan bawa sekali pertanyaan Hassan Karim. Kenapa kes ini tidak dibawa oleh peguam negara? Kenapa individu yang bawa? Tak apa, Iswadi dia akan jawab bersama-sama dengan kita lagi. Aku harap hampa semua faham. Kan? Sebab of course lah, orang undang-undang, hak yang mana kadang-kadang orang hak biasa-biasa, dialah yang terpaling undang-undang. Kan? Ada juga, ada setengah yang peguam ni, peguam ke arah berat ke arah pas, dialah terpaling perguam. Ada hak yang orang peguam yang neutral, yang tak ada kepentingan politik ke apa, dia memperjelaskan pun orang kata dia pula yang terpaling peguam. Macam-macam ada. Jadi jom sama-sama kita dengar, inilah hujahan, jawapan dan juga pandangan Iswadi Moni. Sebab Iswadi Moni dia memanglah orang undang-undang. So dia tahu. Sebab tu dia boleh bercakap. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Okay. So saya akan bawa beberapa cerita. Kita akan tengok dan saya akan ulas perkara tersebut. Baik. Zaid kepada UMNO, Malaysia bukan negara teokrasi. Bekas Menteri Undang-Undang mengkritik respon UMNO berkenaan cadangan pindaan perlembagaan dibuat susulan pembatalan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Syariah Kelantan. Zaid mempersoalkan jika pemimpin UMNO memahami bahawa Malaysia bukanlah sebuah negara teokrasi, sebaiknya berlandakan undang-undang sivil. Sebelum kes Nick Allen, adakah pemimpin UMNO sejak tahun 57 bukanlah sebuah teokrasi tetapi negara undang-undang sivil? Ini bermakna bukan semua hukum agama perlu dijadikan undang-undang. Undang-undang sivil adalah sumber utama dalam mentadbir negara. Sistem syariah adalah undang-undang peribadi, tetapi badan undang-undang umum bukan undang-undang agama. Adakah mereka tidak tahu? Soal Zaid DX. Pada Jumaat lalu, panel 9 hakim. Okey. Untuk makluman tuan-tuan juga, Zaid ni tahun 2013 mengaku dia tak setuju dengan apa orang kata Majlis Agama Islam apa orang kata mendakwa mereka yang masuk ke pusat judi nombor ekor sebab dia pembeli nombor ekor. Itu kata dia kan. Itu 2013. Mungkin tahun ni dah berubah lah. Tak apalah. Baik, saya nak betulkan sikit kenyataan Zaid ni. Partly saya setuju. Okay, secara partly saya setuju apa yang dia kata. Negara kita bukan negara teokrasi. Sebagaimana yang berlaku sebelum zaman Renaissance, di mana pada waktu itu negara-negara barat, Eropah umpamanya diperintah oleh gereja dan juga raja.
Negara Islam, so-called negara Islam atau negara yang diperintah melalui Islam bukan negara teokrasi, dan ini ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam buku beliau Fiqh Daulah, bahawa negara kita bukan sebuah negara yang ditadbir oleh ulama, bukan negara yang ditadbir oleh ustaz, bukan negara yang ditadbir berdasarkan otak fikir seorang ulama atau seorang ustaz. Kita bukan negara Syiah, tuan-tuan. Hanya negara Syiah yang berpandangan imamah itu dalam konteks akidah. Dan itu antara pandangan yang dibawa oleh PAS. Okay? Now, kalau negara kita bukan negara teokrasi, adakah negara kita negara sekular yang tidak berlandaskan agama? Itu pun salah juga. Negara Islam yang sebenar, saya tertarik dengan satu tulisan oleh seorang profesor dari, saya tak ingat nama dia. Dia mengatakan bahawa pemerintahan Islam bukan negara Islam. Pemerintahan Islam yang sebenar tidak memerlukan negara Islam. Maksudnya daripada kita nak membentuk pemerintahan Islam yang benar, pemerintahan Islam yang sebenar, kita tak memerlukan sebuah negara Islam. Sebab negara Islam tu bukan satu negara yang dibentuk, dia negara yang terjadi. Macam mana pula Is? Apabila pentadbiran tersebut kita kata menepati ciri-ciri Islamik, maka itulah negara Islam. Kita tak boleh ambil sebuah negara, kita buat acuan kita, kemudian kata inilah negara Islam. Tak wujud. Kerana sebab apa? Islam itu tidak ada negara. Islam itu agama. Sepatutnya negara itu mengikut acuan dan bentuk serta objektif morality yang diletakkan, ciri-ciri umum yang diletakkan oleh agama. Ciri-ciri ini yang diikut. Luasnya pemerintahan terpulang kepada bagaimana negara itu diperintah. Sebuah negara yang bercirikan yang mengikut aliran Islam di China mungkin berbeza dengan di Malaysia. Mungkin berbeza dengan Amerika, mungkin berbeza dengan Saudi Arabia, mungkin berbeza dengan negara di Afrika umpamanya. Negara itu berbeza-beza coraknya sebab Islam tidak pernah menggariskan satu bentuk tubuh, satu acuan, satu tekad, satu orang kata apa, ketetapan inilah dia negara Islam. Tak ada. Yang berpandangan demikian hanyalah Syiah. Ahli sunnah wal jamaah, kita memandang bahawa selagi mana kita ditadbir tidak bertentangan dan bercanggah dengan Islam, maka itulah dia ciri-ciri negara Islam, negara yang sudah mengikuti Islam, kita kata. So, saya setuju satu part, negara kita bukan negara teokrasi. Tetapi dalam masa yang sama juga, dia kata bahawa undang-undang sistem syariah adalah undang-undang peribadi. Bab itu saya setuju, in a way. Tetapi dia kata bahawa bukan semua hukum agama perlu dijadikan undang-undang. Undang-undang sivil adalah sumber utama undang-undang dalam mentadbir negara ini. Bagi saya, ya, perlembagaan kita adalah satu sumber untuk kita mentadbir. Tetapi sumber itu haruslah ciri utamanya tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja. Simple. So, bagaimana bentuknya tak penting. Bagaimana ciri-cirinya, kita tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Section 1 nak letak apa, perkara 1 nak letak apa, itu tak penting. Itu bergantung kepada negara tersebut. Selagi mana dia mengikut acuan dan juga garis panduan tersebut, ia tidak pernah menjadi masalah. Tak pernah. Kita tak pernah mempersoalkan perkara tersebut. So, in a way, kita kata sebenarnya tidak ada perkara atau undang-undang yang bercanggah pun. Malah, kita dah bahaskan hari itu, daripada segi undang-undang syariah itu sendiri di dalam negeri Kelantan, itu undang-undang takzir. Itu bukan undang-undang Islam per se, bukan. Itu adalah undang-undang takzir. Takzir arti kata undang-undang yang terpulang kepada pemerintah nak letak ataupun nak takbir bagaimana atau nak bentukkan bagaimana. Terpulang. Dan saya nak menjawab juga, sebab saya menjawab Zaid tadi, saya menjawab juga which in a way saya setuju dengan Zaid Ibrahim in a way, tetapi sedikit saya katakan bahawa sebab dia tak berpandangan bahawa seolah-olah kita tak boleh langsung dengan agama. You try macam mana sekalipun nak mengasingkan agama, Islam ni akan ada sentiasa di situ. Itulah uniknya Islam ni. Baik. Saya jawab Hasan Karim. Hasan Karim mengatakan, enakmen syariah manifestasi kehendak rakyat Kelantan, kata Hasan. Ahli Parlimen PKR Hasan Karim, terima kasih Diana Anwar, mempunyai pandangan yang berbeza. Mengatakan bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan sejumlah peruntukan dalam masyarakat Kelantan. Hasan berkata, dia sama seperti Ketua Hakim Sabah,
yang satu-satunya membuat penghakiman ingkar namun atas sebab yang berbeza. Pendirian saya dalam kontroversi perundangan ini mengambil kira sosiopolitik, sejarah dan budaya negeri Kelantan. 3 perkara yang menjadi sandaran hujah saya berada di luar pertimbangan 9 hakim. Pertimbangan mereka adalah hanya berasas kepada undang-undang yang ada. Okay? So of course hakim hanya berdasarkan kepada perlembagaan. Bagaimanapun saya ingin membawa perspektif lain iaitu di luar skop undang-undang perlembagaan iaitu soal politik katanya. Hassan Soham Peguam membangkitkan PAS yang telah mentadbir sejak 34 tahun lalu. Enakmen Kanun Jenayah adalah enakmen diluluskan oleh Dun Kelantan dan menjadi undang-undang apabila diperkenalkan oleh Sultan Kelantan. Rakyat Kelantan lebih 90% orang Melayu, lebih 33 tahun mereka telah memilih PAS, sebuah parti Islam. Rakyat memilih PAS di Kelantan melalui peti undi, bukannya secara ugutan dan paksa. PAS memerintah di Kelantan melalui pilihan raya dan demokratik mengikut lunas demokrasi, bukannya melalui kekerasan. Pada Jumaat lalu, Ketua Hakim Negara, mengulas lanjut, Hassan berkata, walaupun Mahkamah Persekutuan memihak pemetisyen dan bukannya kerajaan, ia tidak bermakna isu berkenaan telah reda dan semua orang reda boleh balik tidur nyenyak. Dia juga berkata, enakmen itu adalah manifestasi asas kehendak majoriti rakyat Kelantan yang telah menyokong pentadbiran PAS dalam 8 PRU berturut-turut. Itu manifestasi menurut Hassan Karim. Kita dah menghormati Perlembagaan Persekutuan, tapi saya yang bukan ahli PAS dan MP dari PKR menyokong dasar kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia, menggesa supaya kita bersikap adil bukan saja kepada kerajaan PAS di Kelantan tetapi seluruh rakyat majoriti Kelantan yang mahu syiar Islam ditegakkan di negara kita. Baik. Yang pertama, saya nak jawab saudara MP Hassan Karim ni. Yang pertama, saya kata bahawa keputusan tersebut bukan keputusan daripada Perdana Menteri. Now, daripada 9 hakim tersebut, seorang Hakim Sabah Sarawak mempersoalkan. Dia mempersoalkan kenapa perkara ini, petition ini tidak dibawa oleh Peguam Negara. Sebab itu dia mempersoalkan locus standi. Nick Allen membawa perkara tersebut. Dia berselisih dengan 8 orang itu bukan sebab dia tak setuju dengan petition tersebut. Dia berselisih kerana dia kata locus standi, orang the party to the the trial itu, parti tersebut bukan sepatutnya Nick Allen tetapi kerajaan. Now, bila Hassan Karim mengatakan bahawa sepatutnya kerajaan kita kena melihat secara terbuka dan sebagainya, kalau AG yang bawa, yes, Hassan Karim boleh berkata demikian. Tetapi isunya perkara ini bukan dibawa oleh AG, bukan dibawa oleh Peguam Negara. Persoalan undang-undang tersebut bukan dibawa oleh persekutuan pun. Dia dibawa oleh individu yang juga merupakan rakyat negeri Kelantan. Mempersoalkan undang-undang negerinya sendiri. Maka adakah dia mempunyai locus standi? Jawapan saya, ya, dia ada. Sebab itu bila hakim yang terakhir ke-9 itu mengatakan dia tak ada locus standi ni, maksudnya dia ada ground untuk nak, dia ada ground untuk nak apa orang kata, dia ada locus, dia ada ground lah untuk nak bawa kes tersebut. Sebab itu saya kata dia ada ground, dia ada locus standi. Pertama, dia adalah rakyat negeri Kelantan yang mungkin tak terkesan atau tidak itu tak penting, tetapi dia adalah rakyat negeri Kelantan yang mempersoalkan enakmen syariah untuk negerinya sendiri, maka dia ada locus kat situ. Yang kedua, menjawab Hassan Karim bahawa apa orang kata, AG tak bawa perkara ini, AG tak bawa isu ini. Yang bawa isu ini adalah rakyat negeri Kelantan sendiri. Dia bukan kisah majoriti atau minoriti. Persoalan undang-undang itu ditanyakan oleh rakyat negeri Kelantan kepada Mahkamah Persekutuan. Kita tahu dalam hal begini, civil ini, bahawa petition itu bertanya kepada pegawai kepada hakim Mahkamah Persekutuan, adakah perkara yang dibawa atau diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri itu bercanggah atau tidak dengan Perlembagaan Persekutuan. Dan yang kedua, saya menjawab Hassan Karim, sesuatu itu tidak perlembagaan. Perlembagaan menyatakan bahawa tidak dibenarkan mana-mana undang-undang bercanggah atau menyanggah perlembagaan. Menyanggah atau bercanggah dengan perlembagaan. Walaupun itu adalah pilihan rakyat negeri Kelantan terhadap pemerintah dia. Kerana apa? Perlembagaan itu ada di situ kerana itulah keluhuran perlembagaan yang kita maksudkan. Arti kata, kalau perlembagaan itu dia di situ untuk menjaga segala-galanya termasuk kaedah kita nak mewujudkan pentadbiran. Baik. Hassan Karim berkata, saya tahu Hassan Karim ni mungkin dia mocking. Dia memperli rakyat negeri Kelantan. Korang nak bising-bising apa hal?
rakyat negeri Kelantan dah undi PAS. Lantak dia lah nak letak pun undang-undang sekalipun. Betul, saya setuju. Kalau daripada sudut itu betul lah Hassan Karim, dia nak mocking. Dia nak mengejek rakyat negeri Kelantan. Kerana itulah dia hasil yang kamu undi. Tapi dalam masa yang sama, kita kena fikir secara adil juga. Bila Nick Allen dia interview dalam satu interview, I think Caprice interview dia. Ini Caprice kot. Dia kata, dia tanya soalan. Kenapa nak mempersoalkan tentang liwat? Dia kata. So Nick Allen jawab macam ni. Dia kata contohnya kalau ada dua orang peliwat. Seorang Islam, seorang bukan Islam. Yang Islam ni didenda dan mereka berliwat di Kelantan umpamanya. Seorang ni kena 3 tahun syariah sebab dia Islam. Yang seorang bukan Islam dia kena 20 tahun. Minimum 5 tahun. 377A hukuman kandung kesesaan minimum 5 tahun, maksimum 20. So tak adil lah yang bukan Islam kena 5 tahun ke 20 tahun, yang Islam maksimum 3 tahun. Itu maksimum, mungkin boleh kurang lagi. Saya tak setuju. Betul, in one angle betul. Nampak macam, tapi ada orang kan kata, alah tak apalah dia bukan Islam, lantak dia lah. Yang penting Islam ni kita kena selamatkan. Saya jawab macam ni, lagi tak adil Nick Allen. Saya tambah, daripada situ saya tambah. Dalam kes Iki Putra, yang Islam tu bukan sahaja akan dipenjarakan 20 tahun civil, dia juga akan dipenjara 3 tahun syariah. So dia kena 2 kali hukuman. Yang bukan Islam dia kena sekali je, iaitu masuk penjara atau sebatan, whichever lah. Dan kedua-duanya penjara dan sebatan. Tetapi yang Islam tadi dia kena juga civil, undang-undang jenayah civil tu 20 tahun, 5 ke 20 tahun. Tapi kalau ada undang-undang syariah, dia kena juga syariah. Sebab itulah Iki Putra mempersoalkan, aku dah kena dengan undang-undang jenayah, kenapa aku nak kena dengan syariah lagi? Dah 2 kali hukuman dia kena. Kena sekali dah lah. Alah lantak lah Is. Itulah adil. Itulah keadilan. Kita bercakap adil, tapi kita sendiri tak mempraktikkan keadilan. Itu kadang-kadang saya pelik tuan-tuan. Oh, kita memperjuangkan keadilan, tapi bila sampai bab macam ni kita tak adil. Yelah, dia buat dosa dan kesalahan, itu satu hal dia lah. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena adil dalam menghukum. Kita kena adil dalam kita menghukum. Dan membawa saya kepada satu benda ini, membawa kita kepada satu persoalan yang besar, tuan-tuan. Satu cerita yang besar. Ceritanya adalah, adakah PAS menggunakan nama dakwah bagi membawa ideologi demagogi? Demagogi ni apa? Apa demagogi is? Baik, saya tunjuk tuan-tuan. Saya berdasarkan istilah demagogi ni, demagogi adalah kaedah atau amalan penguasaan politik dengan membangkitkan atau mengapi-ngapikan perasaan rakyat secara tidak rasional. Masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang menguasai fahaman akhirnya mencetuskan Perang Dunia Kedua. Yang ni lah, contoh dia lah. Tetapi kaedah atau amalan penguasaan politik membangkitkan perasaan rakyat secara tidak rasional. Kenapa saya kata tidak rasional, tuan-tuan? Okey. Saya tertarik bila kes Nick Allen ni dibawa. Saya kan nampak bahawa kaedah PAS bangkitkan isu ni. Dia kata, tengok, even Muhyiddin Yassin sendiri tulis, tengok, sekarang ini kerana perkara ini, Kelantan boleh buat rumah pelacuran. Kelantan boleh berzina. Kelantan boleh berjudi. Kerana ini semua telah dibatalkan. Baik. Siapa yang cakap demikian, saya minta dia buat benda tu di Kelantan. Saya cabar dia buat rumah pelacuran dan rumah perjudian di Kelantan. Saya cabar dia. Sebab saya tahu dia akan kena tangkap. Sebab walaupun enactment syariah itu tidak ada, kita ada enactment undang-undang sivil yang lagi teruk. Liwat tak ada. Cuba kamu meliwat di Kelantan. Tak, liwat jangan fikir liwat lelaki. Liwat perempuan boleh kira liwat. Meliwat isteri, walaupun dia isteri kita, dia boleh tuduh kita sebagai liwat tau. Jangan main. Ni kaki-kaki liwat ni. Haram tu. Kan? Cuba buat. Try. Since tak ada lagi undang-undang syariah, cubalah buat. Isteri kamu mengadu dengan polis, 377, 20 tahun dalam penjara kamu. Berani buat? Tetapi, saya nak tunjukkan bahawa bagaimana mereka menggunakan kebodohan rakyat. Pertama, Nick Allen tidak pernah mempersoalkan undang-undang zina. Itu tak pernah masuk dalam mahkamah. Tetapi itu yang dibangkitkan. Kedua, judi tidak pernah Nick Allen bawa, tetapi telah ditarik balik.
Ada orang kata, jadi lepas ni orang Kelantan boleh berjudi lah. Ada seorang peguam syariah Sarawak tu, kawan saya tunjuk saya, dia kata, ni bang, macam mana ni ada seorang peguam syariah kata lepas ni Kelantan boleh berjudi. Saya kata, pergilah berjudi, kamu boleh tengok. Dan yang kedua, saya kata, Nick Allen tak pernah mempersoalkan tentang judi. Dia bawa section tersebut, tapi sebelum keputusan, dia dah tarik balik. Judi tu dia dah tarik balik. Tak ada. So, zina tak ada, judi tak ada. Maksudnya, masih kekal dalam syariah. So, dekat mana yang orang kata, lepas ini bolehlah berzina, lepas ni bolehlah berjudi? Dekat mana? Sedangkan undang-undang tu dalam syariah itu masih ada. Nick Allen tak pernah mempersoalkan dua section ini. Yang 16 itu menunjukkan betapa bodohnya diorang ni nak membaca benda yang paling asas pun dia tak pandai. Tapi dia punya semangat nak pergi menentang tu hebat. Tapi bila kita tanya benda asas, langsung tak tahu. Saya bukanlah terjumpa, berjawablah dengan seseorang dalam online. Dia kata lepas ni tak habislah negeri Kelantan ni. Tak boleh lagi menghukum zina. So saya tanya soalan. Nick Allen bawa ke enactment zina dalam dalam mahkamah syariah, dalam keputusan Mahkamah Persekutuan tu? Saya tanya. Tak kisahlah semua tu. Yang penting sekarang ni habislah syariah kita. Mahkamah syariah kita dah habis. Saya kata tak jawab soalan saya tadi. Tentang syariah, tentang zina, adakah Nick Allen bawa perkara itu dalam Mahkamah Persekutuan? Dia tak berani ke, dia tak nak jawab ke, itu tak penting. Tapi dia tak membahaskan perkara tersebut pun. Sebab apa? Dia tahu benda tu akan makan diri dia. Sama juga dengan judi. Ada orang kata, habislah boleh berjudi dekat Kelantan. Setahu saya dekat Kelantan tak ada nombor ekor. Kan? Betul tak? Dekat Kelantan tak ada 4D. Jadi judi apa ni sebenarnya? Okay? Ke Kelantan tak mengaku bahawa sebenarnya Kelantan antara negeri yang tinggi judi online. Judi haram. Antara negeri yang tinggi judi online dan judi haram. Sebab dia tak ada 4D. Yelah, nak ada 4D kat Kelantan pun susah juga. Sekarang ni judi online ni senang download je dekat phone. Kan? Tak payah. Kita nak detect pun susah. Jadi saya baca satu artikel itu. Bahana demagogi atas nama dakwah daripada Hazman Bahrum. Panjang artikel tapi saya baca sikit. Dalam semua masyarakat Muslim pasca kolonial terdapat satu keresahan yang semacam universal sifatnya. Bagaimana untuk menginstitusikan hukum hakam agama melalui sarana undang-undang moden. Di kebanyakan negara pasca kolonial dengan penduduk majoriti seperti Malaysia, Muslim Malaysia, Indonesia, Brunei, Pakistan dan di serata belahan dunia lain, pelbagai cara dan eksperimen perundangan moden telah dilakukan dengan hasil yang bermacam-macam. Ada yang berjaya, ada tidak berjaya dan ada yang gagal. Pertanyaan penting yang perlu diajukan apabila melihat kesungguhan negara ini mahu memasukkan hukum hakam agama ke dalam kerangka undang-undang adalah penting untuk dilihat. Banyak motivasi mereka datang daripada imej bahawasanya dunia para kolonial yang politik, ekonomi, perundangan dan pelbagai bentuk dikuasai umat Islam adalah zaman yang lebih baik. Jadi umat Islam perlu kembali ke zaman tersebut. Semangat inilah terpapar lewat penulis tokoh-tokoh Islamis seperti Hasan al-Banna, Syed Qutb, Maududi dan ramai lagi. Namun dengan hambatan dan cabaran semasa yang sudah memasuki zaman moden, bahkan mereka sendiri pun hidup di bawah rangka negara dan perundangan moden, persoalan yang menjadi sesuatu yang terbentuk penerapan bagaimana mahu menerapkan undang-undang yang pernah jalankan pada zaman pra-moden melalui rangka undang-undang moden kini. Di Malaysia semangat inilah mahu dicapai melalui usaha penggubalan undang-undang syariah dan pengukuhan yang bermata airkan idea-idea oleh sarjana seperti Profesor Ahmad Ibrahim, Tengku Hamid dan lain-lain. Okey. Saya bawa ni bawah ni. Demagogi. Okey. Selama ini wacana masa di Malaysia tentang hubungan Islam dengan undang-undang majoriti adalah berbentuk sahala saja, iaitu kefahaman bahawa Islam menyuruh melaksanakan undang-undangnya, maka peruntukan-peruntukan mesti digubal mencakupi suruhan-suruhan agama tersebut. Kefahaman yang cetek ini terus diperkasakan dan disebar luas melalui pelbagai bentuk penyebaran maklumat sehingga melahirkan cara fikir yang melihat syariah sebagai sesuatu yang monolitik,
kaku dan tidak berkembang langsung. Penyebaran maklumat sehingga bukan sahaja melahirkan kecetakan pemikiran, tapi mengada-ngadakan kecetakan tersebut hingga boleh menjadi ejen penyebar luas juga atas nama dakwah, mampu dicapai dengan satu cara, iaitu demagogi. Demagogi ini berlaku sekurang-kurangnya 3 peringkat: individu, pendidikan dan politik. Fenomena bernama demagogi dengan istilah yang berasal dari Yunani, iaitu demos, masyarakat atau rakyat, agogos iaitu pemimpin. Berpengaruh bukan sesuatu yang baru. Ia merujuk kepada pengaruh massa yang digerakkan oleh seseorang atau sekumpulan pemuka politik supaya meraih sokongan tanpa perlu berfikir secara rasional. Tentu ia boleh dicapai dengan pelbagai cara. Harapan yang ditawarkan oleh orang politik menaikkan semangat melawan musuh yang nyata atau hayalan, menggunakan agama atau kepercayaan majoriti dan bermacam-macam strategi lagi. Selebihnya tuan-tuan boleh baca dekat Malaysia kini. Now, demagogi ni tuan-tuan, konsep demagogi ni kata bukan agama saja tetapi bangsa juga sedemikian. Di mana kita jadi satu bangsa yang akhirnya bangsa yang menyokong membuta tuli dan menyokong atas dasar kemarahan. Dan kemarahan kita itu bagus. Marah ni bagus tuan-tuan. Tapi kemarahan atas kejahilan dan penipuan sang politikus bukannya atas dasar yang kita kaji dan lihat sendiri. Saya bagi contoh tadilah tuan-tuan. Apabila ada orang seperti yang ada undang-undang syariah, lepas ini habislah dia macam Muhyiddin, bekas Perdana Menteri semalam saya sebut, kan dia mengatakan habislah lepas ni negeri Kelantan ni habis hancur. Sebab apa? Negeri syariah dipertikaikan. Mahkamah syariah telah dihapuskan. Lepas ni bolehlah berzina di negeri Kelantan, bolehlah berjudi di negeri Kelantan. Itu yang saya maksudkan dengan demagogi. Di mana penyokong menyokong dalam kadar dia bodoh dan jahil. Dan pemimpin dalam kadar dia ada ilmu, dia terus membakar dengan perkara yang tidak benar dan palsu. Jadi yang penat menjawab kita lah. Kita kata tak ada, dia tak berlaku sedemikian. Tetapi bila kita tak ada, orang yang dengar tu dia tak akan dengar cakap kita. Sebab dia kata tengok sudah diputuskan oleh mahkamah. Saya kata iyalah mahkamah dah putuskan, tetapi bukan itu yang diputuskan. Bukan perkara tersebut yang diputuskan. Memang mahkamah yang memutuskan, tetapi bukan itu yang diputuskan. Bila diputuskan perkara lain tetapi ditunggang perkara lain, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi isu. Itu yang jadi demagogi. Itulah taktik yang telah digunakan sekian lama untuk nak membakar semangat, membakar orang kata apa, perkauman, membakar keagamaan melampau di kalangan rakyat. Demi apa? Demi undian sokongan politik. Nick Allen hari ini menyatakan bahawa dia terima dakwaan ugutan bunuh semalam. Peguam Nick Allen, Jurina Nick Abdul Rashid membuat 3 laporan polis setelah mendakwa menerima beberapa ugutan bunuh susulan tindakannya mencabar enakmen syariah Kelantan. Nick Allen memberitahu NST banyak ugutan diterima termasuk untuk menyembelihnya selain serangan di internet. Saya sudah tidak dapat mengira berapa banyak ugutan yang dilakukan kerana individu-individu tidak faham. Kalaulah mereka meluangkan masa membaca dan memahami undang-undang dan sebab di sebalik cabaran itu, mereka akan faham. Nick Allen, saya nak bagi tahu. Pentaksub ini, dia takkan nak... Pertama, pentaksub ini, mereka bukan orang yang membaca. Sebab itu dia jadi pentaksub. Mereka bukan orang yang berfikir. Sebab itu mereka jadi pentaksub. Mereka bukan orang yang kritik dalam pemikiran. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh ini adalah apabila ilmu mereka disaluti dengan ketakzuban. Sebagaimana saya awal tadi. Bila geng-geng itu kata pelantar, mereka pun mengatakan pelantar. Walhal akhirnya mereka mendedahkan, orang yang kata pelantar itu mendedahkan, saya sebenarnya tak melakukan perkara tersebut. Masuk penjara pun tak pernah. Tetapi mereka percaya. Bila Nick Allen mempersoalkan tentang undang-undang PAS yang dibuat oleh PAS, mereka membuatkan semangat kata inilah dia undang-undang Islam, inilah dia syariah, inilah dia hukum Allah yang sekarang ini telah diperkotak-katikkan. Tambah pula Nick Allen tu tak bertudung kan, dia tengok yang itu, dia kata inilah dia puak sekular, puak liberal, puak kafir. So dia gunakan elemen ini. Dia tutup satu elemen lain, iaitu betapa bodohnya pemerintah PAS dalam mengubah undang-undang.
Betapa bodohnya pemerintah PAS dalam menggubal undang-undang. Saya nak bagi konteks tuan-tuan. Berbeza Kelantan dengan Terengganu. Kita tengok Terengganu. Terengganu mahu pastikan undang-undang syariah negeri tak bercanggah perlembagaan. Mahkamah Negeri Terengganu Kerajaan Negeri Terengganu sedia meneliti keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan jenayah syariah Kelantan yang bercanggah dengan Undang-Undang Persekutuan. Menteri Besar Samsuri Mahmota berkata, penelitian ini akan merangkumi semua aspek keputusan mahkamah. Selain itu, langkah tersebut diambil bagi memastikan kanun jenayah syariah Terengganu tidak bercanggah dengan peringkat persekutuan. Selain itu, kerajaan negeri turut mengambil tindakan sewajarnya sekiranya terdapat pihak yang ingin mencabar enakmen kanun syariah. Okay. So, Terengganu, on the other hand, akhirnya dia kata, baik, rasional. Saya kata, inilah sikap rasional. Saya tak taksub, tuan-tuan. Kalau betul tindakan itu, maka saya kata dia betul. Walaupun Samsuri dan Terengganu adalah negeri PAS. Saya setuju dengan tindakan Samsuri. Dia pergi, turun, tengok balik mana yang bercanggah, kita ubah. Supaya sesuai dengan dengan perlembagaan persekutuan. Tidak ada persoalan sepatutnya. Sepatutnya kita kena harmoni sedemikian. Jadi bermakna undang-undang Islam ni di bawah daripada undang-undang kafir. Soalan saya, siapa kata undang-undang sivil tu undang-undang kafir? Dan siapa yang telah mengislamkan undang-undang Islam? Undang-undang syariah negeri-negeri itu, siapa yang mengislamkan? Bila dia ambil syahadah? Kita kata, tuan-tuan, undang-undang ini, selagi mana dia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, letaklah nama apa sekalipun, sivil ke, jenayah ke, iswardi ke, contohlah kan. Ia adalah undang-undang yang selari. Itulah undang-undang Islam. Apa sahaja yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah undang-undang Islam. Kalau tak faham benda asas ini, tak payah bercakap tentang Islam. Tak payah kononnya terpaling Islam, terpaling pejuang, terpaling pendakwah, tak payah. Kalau asas ini pun kamu tak faham. Kalau asas ini pun kamu tak faham, tak payah cerita bab-bab lain, tuan-tuan. Kalau ini merupakan asas kepada perjuangan. Kepada Islam. Asas kepada Islam, selain ibadah, selain akidah, undang-undangnya mengatakan bahawa apa sahaja yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu diterima sebagai sebahagian daripada Islam. Tuan-tuan, saya nak tanya, apa hukum kita pakai mikrofon? Ni, mikrofon ni, apa hukum dia? Tuan-tuan boleh cari dalil ke dalam Al-Quran, dalam hadis tentang pakai mikrofon? Sesungguhnya sesiapa yang memakai mikrofon, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Kan? Macam? Kan? Ada ke? Ataupun buatlah apa sahaja selagi mana tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah Islam. Betul? Jadi sebab itu, tuan-tuan, saya tertarik sebenarnya dengan apa yang dinyatakan oleh Terengganu ini. So, kalau Terengganu boleh revise balik undang-undang dia, sanggup nak revise balik undang-undang dia, so sebenarnya apa isu kita? Kalau Terengganu boleh revise balik undang-undang dia, adakah kita mengatakan bahawa Terengganu telah kafir? Adakah kita mengatakan bahawa Terengganu itu telah tunduk kepada kekafiran? Bahawa PAS Terengganu itu telah jadi kafir kerana tunduk kepada kekafiran? Adakah sedemikian? Kalau tidak, tuan-tuan, #pasik. #pasik boleh tak? Okey, geng. Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi. Kan? Pelbagailah pertikaian, hujahan, jawapan Iswadi Moni terhadap Al-Sangkarim, terhadap teokrasi, dan Yusuf Al-Qaradawi pun ada membincangkan di dalam buku dia soal teokrasi ni. Ini cerita apa? Tadi ke Iswadi dia ada sebut sikit kan, soal sekular dan juga liberal kan. Sekarang ni apa yang alasan ataupun hujahan daripada pihak pembangkang terhadap kerajaan? Oh, inilah negara liberal. Apa, tunggulah, tak lama lagi negara kita jadi negara sekular.
jadi negara liberal. Allah. Sebab apa? Kita tak faham saja penggunaan section tu, penggunaan enactment tu kita tak faham. Mulalah kita keluarkan tuduhan-tuduhan. Dan juga hak yang tadi demagogi. Demagogi ni aku tak pernah dengar perkataan tu. Bila Iswadi bawa artikel pendek tadi sikit tu, menggunakan nama dakwah. Rupa-rupanya perbuatan dia tu, cara dia tu demagogi. Sebab nakkan kuasa politik, nakkan kekuasaan dengan mainkan perasaan rakyat, dengan memanaskan keadaan, mainkan isu-isu supaya nak bakarkan hati jiwa rakyat, supaya rakyat ni terkedepan. Kononnya kalau kami yang memerintah, semua okey, semua stabil. Orang lain memerintah, liberal, sekular. Allah, kalau hampa perasan yang duk ulang pasal sekular, yang duk ulang pasal liberal apa ni, siapa dia? Presiden dia. Presiden dia yang duk ulang soal liberal, soal sekular. Sebab tu yang di bawah-bawah pun ikut sekali. Kan? Muhyiddin Yassin keluarkan kenyataan palsu, menipu. Yang di bawah pun turut bawa. Oh, lepas ni 16 enactment tu siapa-siapa pun boleh ni, siapa-siapa boleh boleh lakukan. Takkan didakwa, dia tidak berlaku kesalahan. Sehingga tara tu pemikiran mereka. Padahal mereka sini mereka tak faham. Kan? Dan ada juga judi dan juga zina. Tak ada di dalam 16 enactment yang dibatalkan tu. Tak ada pun. Tapi sengaja nak panaskan keadaan. Gunakan perkataan judi. Gunakan perkataan zina. Sedangkan zina tidak dibatal pun di bawah Mahkamah Syariah Kelantan dan juga judi. Masih ada kuasa oleh Mahkamah Syariah untuk handle soal zina dan juga soal judi. Inilah pembodohan. Dia, lepas ni rakyat Kelantan bolehlah mabuk, bolehlah judi, bolehlah zina. Kan? Takkan didakwa. Tapi sampai hari ni tak ada seorang pun yang berani lakukan. Yalah, janganlah mudah terpesong dengan dakyah orang-orang politik yang taksub gila-gila politik ni. Mengarut je orang-orang macam ni. Memang serabut perut. Tadi kita boleh tengok perbuatan yang aku cakap. Judi, zina, mabuk arak. Bukan nak kata, minta maaf aku cakap, banyak orang luar mai duduk Selangor. Selangor arak kan ada jual dekat kedai-kedai KK. Allah, kalau hampir tanya cashier berapa ramai wajah-wajah Melayu. Malah ada juga wajah Melayu yang bertudung pergi beli arak. Aku tahun 2022 kalau tak silap aku pernah ambil duit dekat ATM pukul 3 pagi. Memang ada sekumpulan lelaki budak gibit beli arak. Tetapi hak yang duduk jaga cashier tu adalah Nepal ke ataupun orang luar. Dia tak tahu apa, dia jual saja. Tapi bukan nak katalah banyak orang luar mai masuk Selangor, dia rosak. Itu daripada segi arak, daripada segi judi online. Betapa teruknya yang berlaku dekat Kelantan. Teruk nak abang pergi hampa, kita boleh tengok Saifuddin Nasution, dia dah haramkan lama web judi dah berapa banyak. Kan? Zina di sana luar biasa, dalam hutan pun jadi, babe. Dalam hutan pun jadi. Kan? Baru-baru ni hak terbaru. Apa? Ustaz bubuh anak-anak murid, ada 5 pertuduhan. Malah bukan sekat zina, liwat pun ada, babe. Sedih kan apa yang berlaku kan. Tapi mereka duk rasa mereka lah yang terpaling, kan, terpaling Islam, terpaling membela. Tapi rakyat di tempat dia, di negeri dia, dengan judinya, dengan zina, dengan ratusan anak luar nikah yang paling banyak, dan barangnya seluduk yang terpaling banyak di Kelantan, kan. Aduh. Jadi itulah kes Nik Ali ni, selagi dia tak reda, selagi itulah akan dipertikaikan. Kan, Muhyiddin Yassin dia keluarkan kenyataan tu, sampai hari ni dia tak padam lagi. Kan, orang setengah orang hak yang percaya, hak yang mana orang-orang macam kita ni, hak yang jenis ambil tahu dengan jenis dengar semuanya pandangan, so kita dapat menilai dan kita dapat berfikir. Jadi
memang pelbagai pandangan yang akan dikeluarkan oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tahu soal undang-undang, pandangan daripada sisi dia kan. Contoh macam Zaid awal-awal tadi kan, dia tidak bersetuju dengan UMNO mahu pindah perlembagaan kan, tapi dia ada pandangan dia lain sikit. Lepas tu dekat Hasan Karim pula, lepas tu ada lagi seorang brother tadi keluarkan juga kenyataan kan. Jadi perbezaan pendapat ni macam-macam, tapi yang kita kena faham 16 enactment yang dibatalkan tu bukannya dihapuskan dah tak wujud, no, masih ada, tapi di bawah kuasa Mahkamah Persekutuan. Janganlah mudah dipergunakan otak kita ni oleh manusia-manusia yang tunggang agama ni. Jadi insyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.